Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Innal hamidum majid. InsyaAllah tuan-tuan, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu pada tengah hari ini dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah tuan-tuan, sidang Jumaat rahmatullah, syukur kita pertama-tamanya kita rafa'kan bersyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi sama-sama memberkati keberkatan, mengambil keberkatan hari Jumaat pada hari ini sama-sama kita dalam majlis ilmu pada hari ini. Insyaallah tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rahmi. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan dapat sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. InsyaAllah dengan itu majlis dengan ini mempersediakan oleh Ustaz. InsyaAllah wa tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidak ada satu pun perintah yang Allah perintahkan kepada kamu wahai manusia kecuali perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan diri kamu hamba kepada Allah dalam keadaan yang mukhlishina lahuddin, dalam keadaan kamu mesti ikhlas dalam beragama. Hunafa, bersihnya di kamu daripada perkara-perkara yang syirik pada Allah. Wa yuqimus salah, kamu diminta supaya mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, kamu diminta supaya menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, inilah agama yang paling betul ataupun paling lurus sepanjang kamu hidup di atas dunia, iaitu Islam. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk bertamu dalam rumah Allah ini. Pada hari yang baik sebegini, kita diajar supaya ingat kita dijemput dan dipanggil oleh Allah sendiri datang pada hari Jumaat dan berebut saf yang pertama, saf kedua, saf tiga ni diajar supaya kita jadi rebutan di kalangan kita, kerana pahala tentulah berbeza di antara saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga ni berbeza. Kenapa kita diminta supaya datang hari Jumaat sebegini?
Jawabnya kerana kita mesti mengikat hubungan kita dengan Allah. Ulama-ulama ajar demikian. Dalam hidup kita ni ada dua perkara yang kita mesti sentiasa terikat. Kita tak boleh diri kita ni melepaskan diri kita bebas tanpa terikat. Hidup kita ni diajar supaya terikat pada dua perkara. Yang pertama, terikat hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, terikat hubungan kita dengan manusia. Ni dua benda ni kita terkait tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika. Hari Jumaat Allah kumpulkan dua-dua keterikatan ini. Allah suruh kita mengikat diri kita dengan Allah dengan solat Jumaat yang kita nak lakukan sebentar lagi, dan yang kedua kita nak mengikat ikatan ukhuwah di kalangan sesama kita ini sendiri. Waktu mana kita hidup di atas dunia ni para hadirin sekalian, kita ada dua tanggungjawab yang mesti kita melaksanakannya di antara dalam hidup kita ni. Satu, tanggungjawab kita dengan Allah. Yang kedua, tanggungjawab kita dengan sesama manusia, yang dalam istilah yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua ni kita mesti ikat pada diri kita demikian. Tak boleh dalam hidup kita ni hanya kita fikir tentang diri kita sendiri, nafsi diri kita saja, tak boleh. Bila kita hidup hanya fikir diri kita seorang, yang ni menyebabkan kita ni dalam hidup kita ni menyebabkan kita jauh daripada Allah, menyebabkan kita tak dekat dengan Rasulullah. Dalam hidup kita jangan fikir diri, jangan, tetapi kita kena fikir terhadap dua perkara ni lah. Yang pertama, kita dengan Allah, kita dengan Allah dan juga Rasulnya, tanggungjawab kita. Yang kedua, kita kena rasa bertanggungjawab terhadap manusia, sesama manusia ini sendiri. Sebab itulah Allah arahkan kita kahwin. Sebab itu Allah arahkan kita bermasyarakat. Allah arahkan kita ni supaya kita ni ada ikatan dalam kehidupan kita ini. Bila kita kena ingat tanggungjawab kita ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni, tiap-tiap hari Jumaat Allah suruh kita ingat terhadap dua tanggungjawab ini. Tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan sesama manusia, yang mesti kita sentiasa jaga di antara kita ini sendiri. Tanggungjawab kita dengan Allah, Allah dah bagi dah. Dalam hidup kita ni, di kalangan kita ni ada tanggungjawab. Tanggung yang kena jawab. Solat, misal contohnya, yang kita kena jawab di akhirat nanti terhadap diri kita. Aurat kita dengan Allah, ni tanggungjawab kita dengan Allah yang kita kena tanggung pada diri kita ni. Dipanggil start daripada bila? Start daripada kita mukallaf, start daripada kita ni mula akil balik. Maka kita diajar supaya kena rasa tanggungjawab aku ni dalam hidup. Dan setiap kali mana kita datang hari Jumaat, kita diminta supaya pastikan tanggungjawab ini kita laksanakan dalam hidup kita. Hari Jumaat je kita datang awal. Sebab tu Rasulullah suruh kita datang awal hari Jumaat, duduk saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang tiga ni, dengan tujuan untuk kita ambil manfaat untuk muhasabah balik, pandang balik diri kita, renung selama seminggu perjalanan diri kita sebelum daripada ni. Lalu daripada kita rasa tanggungjawab kita tadi, timbullah rasa nak taubat, timbullah rasa nak minta ampun pada Allah. Bila kita tahu diri kita ni ada buat salah ni, ada benda yang kita tak kena ni, dalam seminggu sepanjang kita berada dalam start daripada Jumaat lepas sampai Jumaat hari ni, kita memandang kat mana silap kita, kat mana salah kita dalam kita cuai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanggungjawab. Ramai di kalangan kita ni, dia nampak bahawa pada diri dia je, dia untuk diri dia, dia tak nampak diri dia untuk Allah. Dia mesti, hubungan dia mesti bertanggungjawab dengan Allah. Dan hidup kita ni ada tanggungjawab. Selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita memikul tanggungjawab ini. Tanggungjawab apa yang kita sedang pikul dalam hidup kita ni dengan Allah? Ni yang diajar bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada 5 perkara yang kita sedang pikul kat belakang kita ni.
5 perkara ni apa dia? Dia panggil asasul al-khamsah al-kulliyah. 5 perkara ni kita sedang pikul dekat belakang kita dengan Allah. Yang pertama, kita kena tanggung pada kita apa dia? Agama. Semua di kalangan kita ni kena tanggung agama. Saya sedang memikul agama. Tuan-tuan sedang memikul agama. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ni tanggungjawab kita. Tanggung kita yang kena jawab depan Allah. Tanggungjawab agama ni semua kena pikulnya. Jangan tunggu ustaz. Jangan tunggu yang namakan dengan orang-orang yang berdakwah. Jangan. Tetapi semua di kalangan kita ni kena tanggung agama. Agama ni tanggungjawab kita dalam hidup kita. Kena pertahankan agama. Hidup kita ni bukan untuk mengenyangkan perut. Hidup kita ni bukan untuk mengkayakan keluarga kita. Kena faham demikian. Hidup kita ni untuk melonjakkan agama. Itu tugas. Dan dalam hidup kita ni mesti macam-macam mana pun fikir, macam mana nak suruh agama ini tertegak di atas muka bumi ini. Ini tanggungjawab kita. Yang pertama, tanggungjawab yang disebut dengan agama dalam kehidupan setiap seorang mukmin. Yang kedua, tanggungjawab kita jaga akal. Akal. Satu dalam tanggungjawab agama, Islam larang murtad. Islam tak benarkan seorang murtad. Masuk Islam tak wajib, tak dipaksa. Tak ada paksaan dalam agama. Tapi bila kamu keluar daripada Islam, kamu murtad. Kamu murtad. Islam tak boleh la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau kamu keluar daripada Islam, kamu mesti bersedia untuk dipancung tengkuk kamu. Man baddala dinahu faqtuluh. Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah jelas. Siapa yang tukar agama dia, hendaklah dia pancung tengkuk dia. Kenapa? Kerana agama ni satu kemuliaan dalam hidup. Tanggungjawab kamu. Kamu dengan Allah. Ini di asas yang tanggungjawab kita dengan Allah. Yang kedua, tanggungjawab kita yang kita kena jaga dalam hidup kita ni, yang disebut dengan akal. Satulah Islam larang. Islam Allah larang daripada minum arak. Islam larang daripada kita rosakkan akal. Sebab tu datang hukum dalam Islam. Kamu jangan rosakkan akal. Kalau kamu rosakkan akal, menunjukkan kamu telah melepaskan tanggungjawab kamu dengan Allah. Kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang minum arak setitik, dia minum arak setitik, dia akan solat dia tidak diterima di sisi Allah selama 40 hari. Solat dia tak diterima di sisi Allah 40 hari. Minum arak setitik. Nah, setitik ya. Saya nak pesan ni, ingat ya, yang orang yang terlibat dengan arak. Siapa yang terlibat dengan arak? Termasuk dalam rokok-rokok, termasuk dengan dadah-dadah, termasuk dalam heroin, termasuk pil kuda, termasuk apa dia, penghidu tahi lembu, senang cerita. Maknanya semua yang kullu muskirin haramun, setiap benda yang memabukkan dia menjadi haram dalam Islam. Ini kita kena jaga akal kita, jangan rosakkan akal. Sebab tu datang hukum dalam Islam, siapa yang minum arak, sabit dia minum arak, tetap dia minum arak, zaman Rasulullah dia kena sebat sebanyak lebih kurang 40 kali sebat. Sebat yang tidak sebat dengan tujuan untuk mendidik diri dia, membetulkan diri dia. Ini cara demikian. Zaman Sayyidina Umar naikkan hukuman had tersebut, hukuman sebat tadi. Kepada berapa? Kepada lebih kurang 80 kali sebat. Itu cara demikian. Ini Islam suruh jaga akal. Jangan rosakkan akal. Kalian rosakkan akal dalam hidup kalian, kalian telah melepaskan tanggungjawab kalian dengan Allah. Kalau kita hilang akal dalam hidup kita, bila kita menghilangkan akal kita, kita macam binatang. Bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebab tu Allah memuliakan kita dengan diberi akal yang waras. Allah haramkan kita merosakkan akal kita. Ini tanggungjawab kita dengan Allah. Yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Kemudian datang yang ketiga. Lepas pada itu, tanggungjawab kita lagi dengan Allah. Yang ketiga apa? Tiap-tiap hari Jumaat gini ni, saya tuan-tuan kena duduk menung dah. Kita dah tunai ke belum tanggungjawab kita dengan Allah? Yang ketiga, jaga keturunan. Itu cara demikian. Kita mesti jaga nasab kita, keturunan kita. Ini asas dalam hidup kita sebagai seorang mukmin.
Kena jaga keturunan kita. Sebab tu Islam suruh kita datang hidup atas dunia ni berkahwin. Kenapa kamu berkahwin? Kerana nak suruh dapat keturunan yang baik. Keturunan kamu tu jangan rosak. Sebab tu Islam larang berzina. Kenapa datang hukum larangnya berzina dalam hidup kita? Berzina ke, ataupun kita sumbang mahram ke, kita namalah nama macam-macam gaya yang ada sekarang, yang istilah digunakan. Bila kamu berzina, kamu tak tahu keturunan, rosak keturunan kamu. Keturunan yang asal dalam hidup kita ni sendiri tak tahu ni anak yang lahir ni anak siapa, anak acang ke anak mutasami, ataupun anak siapa yang keluar ni, tak tahu. Bila orang berzina, lepas tu Islam suruh kahwin. Kahwin pula Islam tahu dah, Allah tahu dah perangai orang lelaki ni, dia ada PL dia sendiri. Allah tahu dah PL orang lelaki apa dia. Di mana Allah jadikan orang lelaki boleh kahwin sampai 4 orang. Jangan kamu berzina. Jangan kamu berzina. Dan jangan kamu jadi takut dengan bini kamu. Bila kamu kahwin, kamu jadi takut dengan isteri kamu. Pelik dalam hidup kamu. Islam diajar dalam hidup kita ni, kamu hak kahwin ini bukan hak isteri kamu, hak kamu, hak seorang lelaki, dia panggil demikian. Tapi tiba-tiba orang lelaki jadi takut. Kenapa tak kahwin seorang lagi? Kamu ada tak perasaan dengan orang lain? Ada, Ustaz. Tapi kenapa tak kahwin seorang lagi? Isteri saya ni harimau lapar, disebut demikian. Isteri saya ni menakutkan, dia jadi demikian, saya tak berani. Padahal dia menipu diri dia sendiri. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Hakikat diri dia ialah dia nak lagi pada nafsu yang lain. Dia nak lagi. Allah benarkan sampai tahap 4. Itu cara kenapa dijadikan demikian. Dan kita kena ingat, Rasulullah SAW itu lahir daripada keturunan poligami. Kalau tidak poligaminya Nabi Ibrahim AS, tak ada Nabi Muhammad SAW. Dan tak ada yang disebut dengan, kalau tak adanya Nabi Muhammad SAW, tak adalah kita atas dunia ni sendiri. Ini seronok orang lelaki ni, celik mata masing-masing. Semangat terus disebut demikian. Lama dah nak sebut demikian. Tapi jadi akhirnya rosak keturunan. Kenapa rosak keturunan? Kamu pergi berzina. Berzina. Bila seorang tersebut berzina, dia merosakkan keturunan dia. Yang ini dilarang dalam Islam. Sampai peringkat orang lelaki yang dah kahwin, dia berzina, dia kena rejam sampai mati. Orang perempuan yang dia dah kahwin, dalam hukum Islam, dia ajar supaya dia tutup keturunan kamu ni. Kalau kamu berzina juga, kamu diajar supaya, kamu diminta supaya dia rejam sampai mati. Itu kaedah hukum agama. Dengan tujuan apa? Nak suruh jaga keturunan. Keturunan ni mesti dijaga. Biar kita rasa syukur pada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW dia berbangga terhadap saat mana dia dapat keturunan yang baik. Rasulullah kata, aku daripada keturunan yang berkahwin. Ayah aku berkahwin dengan ibu aku. Kemudian keturunan datuk nenek moyangku. Rasulullah sebut demikian. Sukanya Rasulullah nak gambarkan tentang keturunan. Demikian juga kita ni kena rasa syukur. Alhamdulillah, saya lahir daripada keturunan orang saleh. Datuk saya orang saleh, ayah saya orang saleh. Kemudian kita boleh ben sampai naik ke atas keturunan kita ni sendiri, berjumpa sampai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ataupun berjumpa keturunan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, ataupun kita pergi tak apalah, datang daripada keturunan yang tak baik asalnya, sekarang kita jadi baik, pun syukur pada Allah. Maknanya dalam hidup kita ni tanggungjawab kita dengan Allah, yang Allah suruh kita jaga. Hari Jumaat begini, kita pandang balik dalam hidup kita ni, aku jaga tak jaga keturunan aku. Keturunan aku ni solat tak solat, sampai peringkat kita kena bimbang. Allah ajar, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Kamu kena takut dengan yang zuriat yang kamu tinggal lepas pada kamu mati nanti, tiba-tiba dhi'afan, keturunan kamu tu jenis lemah, tak ada kekuatan agama. Khafu alaihim, kami kena takut tak ada mereka tersebut. Falyattaqullah, dan hendaklah kamu takwa pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, kamu kena bercakap tegas dalam hidup kamu. 2, 3. Yang keempat,
tanggungjawab kita dengan Allah, jaga harta. Jaga harta. Harta ni kena jaga dalam hidup kita. Sebab tu Islam larang daripada mencuri. Islam larang daripada makan rasuah. Islam larang daripada mengambil hak orang. Datang hukum yang banyak. Daripada apa dia? Tanggungjawab kita. Jangan ambil hak orang. Walaupun kamu ambil hak orang 10 sen, di akhirat nanti kamu akan didakwa depan Allah. Boleh jadi kamu tak didakwa di dunia, tapi di akhirat nanti kamu akan didakwa. Kerana apa dia? Kerana kamu ambil hak orang. Hak orang ni jangan ambil. Termasuk dalam hidup kita ni yang disebut dengan apa dia? Rasuah. Termasuk kita mencuri, termasuk kita buat klaim palsu, termasuk benda-benda yang demikian. Semua tu dilarang dalam Islam. Islam larang. Kenapa Islam larang? Kerana harta ni akan menjadikan kesihatan badan kamu. Setiap benda yang kamu suap dalam tubuh badan kamu, kamu akan jadikan daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila sumber daripada yang haram, kamu jadikan daging dalam tubuh badan kamu, fannaru aula bih. Kullu suhtin min haramin. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, setiap benda yang haram yang tumbuh daging dalam tubuh badan kamu daripada sumber yang haram, fannaru aula bih. Nerakalah yang sesuai untuk diri dia. Ini nak sebutnya gambaran kena jaga. Jaga harta, jangan ambil hak orang. Walau kerana apa dia? Kerana Allah dah bahagi dah rezeki pada kita ni. Setiap di kalangan kita ni rezeki yang paling sesuai. Allah tak bagi pada kita ni rezeki yang tak sesuai, tak. Kita minta supaya jadi kaya, tapi Allah tak bagi semua orang jadi kaya. Allah tak bagi. Tapi maha adilnya Allah pada manusia ini, Allah bagi berdasar pada kemampuan yang dimiliki olehnya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Allah sebut, kalau aku bagi segala benda yang diminta oleh hamba-hamba aku di atas dunia, labaghaw fil ard, dia akan melampau di atas muka bumi. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi pada seorang dengan kadar-kadar tertentu yang Allah jadikan dalam hidup mereka tersebut. Ini tanggungjawab kita dengan Allah. Dan yang akhir sekali, tanggungjawab kita yang disebut dengan jaga, yang disebut nyawa ataupun yang disebut dengan air muka, maruah diri. Ini alim ulama bincang tanggungjawab dalam hidup kita dengan Allah. Ini tanggungjawab kita dengan Allah. Ada yang disebut dengan nyawa kita. Suatu Islam larang jangan bunuh diri. Sesusah mana pun kamu, jangan kamu pilih untuk membunuh diri. Jangan. Dan Islam larang. Kerana apa dia? Kerana nyawa ni modal hidup. Modal hidup yang Allah bagi pada diri seseorang. Habis nyawa ni, habislah modal kita. Allah jadikan modal untuk kehidupan ini. Sebagaimana kita berniaga. Bila kita berniaga, kena ada modal pada perniagaan kita. Hidup ni Allah bagi modal apa? Nyawa ni modal dalam hidup kita. Oleh kerana bila kamu modal aku bagi pada kamu, tiba-tiba kamu bunuh modal. Kamu bunuh modal yang tak sepatutnya kamu lakukan dalam hidup kamu. Maka di waktu itu kamu ni melakukan dosa besar dan kamu tidak akan berjumpa dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang banyak diajar demikian. Jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang. Kerana setiap orang ni berhak untuk hidup. Itu cara demikian. Dan jangan kita nak cepat nak matikan orang-orang yang dalam keadaan yang dia brain dead. Misal contohnya, otak dia mati tapi jasad dia masih lagi hidup. Jangan cepat nak cabut, jangan cepat nak cabut. Bahkan kita bagi peluang dia hidup. Kerana hidup itu pahala. Semakin lama kita hidup, semakin banyak pahala-pahala. Dan di waktu mana dia sedang sakit itu, Allah sedang kafarahkan dosa-dosa dia. Itu kaedah dalam kehidupan seorang mukmin. Ini tanggungjawab kita dengan Allah. Tapi ada tanggungjawab kita dengan manusia sesama kita. Sesama kita ni Allah jadikan di antara kamu dengan kamu ada tanggungjawab. Hakul muslim alal muslim. Ini Rasulullah mula sebut. Di antara kita ni, tadi saya sebut tentang tanggungjawab kita dengan Allah. Manakala kita sesama kita ada tanggungjawab tak? Ada. Saya dengan tuan-tuan ada tanggungjawab. Tuan-tuan dengan saya ada tanggungjawab. Yang saya boleh persoalkan balik di hadapan Allah nanti. Ini di antara kita. Tiap-tiap hari Jumaat gini, kita kena fikir apa dia tanggungjawab kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutlah sikit ya hadis. Disebut
Hakul muslim alal muslim, tanggungjawab orang Islam dengan orang Islam yang lain. Sittah, ada 6 Rasulullah sebut. Dalam satu riwayat kata ada 5 tanggungjawab sama kita. Dalam satu riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia sebut bahawa hakul muslim alal muslim khamsun, 5. Apa dia? Raddas salam. Yang pertama, tolong bagi salam, jawab salam. Orang bagi salam tu kena jawab. Benda yang kita nampak Allah jawab salam je, kecilnya kita sebut demikian. Kecil itu jadi tanggungjawab ke pada diri kita? Tak. Jawab salam tu besar. Salam ni merupakan doa. Setiap kali mana orang bagi salam, orang mendoakan kita. Kenapa kamu tak boleh nak balas balik? Orang doa untuk diri kamu. Ini cara demikian. Raddas salam. Yang pertama, kamu kena jawab salam. Yang kedua, hak seorang muslim alal muslim ni ke atas muslim, wa iyadatul marid. Kamu kena ziarah kalau dia sakit. Bila dia sakit, kamu kena pergi ziarah dia. Jangan biar kamu dengar dia sakit, tapi kamu tak ada pun nak ziarah dia. Kenapa? Besar nilai. Ziarah tu ubat. Bila ziarah jangan lama. Start daripada awal, mula buka, mula ziarah sampai habis, sampai nes halau kita keluar. Jangan begitu. Bila kita ziarah tu sekejap je. Zur ghibban tazdad hubban, disebut dalam syair Arab, disebut kamu ziarah tu kerak tak apa, dia akan menambahkan kasih sayang. Kejap-kejap je bila kamu ziarah, tanya khabar. Kerana bila kamu sebut tanya khabar dia akan sebut alhamdulillah baik, dia akan sebut demikian. Ini jawapan mempositifkan hidup. Dia akan jadi kekuatan pada seorang sebut. Kita pergi ziarah orang sakit, kita tanya, apa khabar kamu? Alhamdulillah Ustaz. Walaupun dia terbaring, dia akan jawab, ya alhamdulillah sihat. Padahal dia terbaring dalam keadaan demikian. Ini 2. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kemudian wa itba'ul janaiz. Bila dia mati, kamu kena iringi jenazah dia. Start daripada solat jenazah, mandikan jenazah sampai dia ke kubur. Ni hak kamu dalam hidup kita ni. Diajar bila orang Islam ni meninggal dunia, kamu kena solat dia. Kalau kamu tak boleh solat waktu mana dia sedang dalam keadaan jenazah, dia berada di satu tempat itu jauh dengan kamu angkat takbir 4 rakaat, 4 rakaat pula, 4 takbir. 4 takbir ni kamu angkat takbir, solat ghaib pada diri dia. Tu pun kamu tahu dia telah dikebumikan ke, ataupun kamu berada jauh daripada tempat dia ke. Ini tanggungjawab kamu sebagai seorang muslim. Ataupun kamu tak boleh juga nak sebut, nak pergi ziarah jauh, kemudian nak sembahyang, kita tak ada pula wuduk dan seumpamanya. Mulut kamu tu jangan berhenti sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu pun doa pada orang Islam. Dan orang yang meninggal dunia ni, dia nak sangat yang disebut dengan doa-doa orang yang hidup ini, supaya memberi kekuatan pada dia sewaktu mana dia dalam kubur sebentar lagi. Atau cara demikian. Yang keempat, dah masuk Jumaat dah. Kita berhenti takat itulah, insya-Allah. Kita sambung akan datang nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan berebut saf yang pertama ni, berebut datang ke depan. Jangan berebut duduk belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaqun ya ulil albab la'allakum tuflihun. وتدبروا قوله في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, janganlah sesekali di kalangan kamu memakan harta benda di kalangan sesama kamu dengan cara batil. Dan illa an takuna tijaratan, kecuali dengan perniagaan-perniagaan yang kamu lakukan antaradin minkum, yang reda meredai di kalangan sesama kamu. Wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kamu membunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah dengan kamu semua terlalu amat kasih dan juga sayang pada sesama kamu.
ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, perjalanan hidup kita di dunia sementara ini akan berperhentian tatkala mana sampai pada saat kematian. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang akan bertahan di atas muka bumi ini. Tatkala mana kita mati saja dan kita mula dihadapkan di hadapan Allah, usahlah kita fikir hanya diri kita saja yang kita akan berhadapan dengan keadaan yang kesukaran dan kesusahan. Sebaliknya, mereka yang kita tinggalkan juga berada dalam keadaan kesusahan terhadap apa yang telah kita tinggalkan kala mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Apa yang saya maksudkan ialah kesusahan di sudut mengurus harta pusaka yang ditinggalkan oleh kematian yang berlaku di kalangan kita itu. Harta pusaka ini menjadi bebanan yang berpanjangan kepada mereka yang mati dan mereka yang sedang hidup di atas muka bumi. Bebanan yang dimaksudkan itu ialah sama ada harta pusaka tersebut diselesaikan dalam keadaan sesegera mungkin, ataupun harta pusaka tersebut menjadikan dipanjangkan masanya, menyebabkan berlaku perbalahan dan pertengkaran di kalangan mereka yang layak mendapat harta pusaka tersebut. Ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, tatkala mana kita meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa thalath." Ketika mati saja anak Adam, terputus segala amalan-amalan yang dilakukan di atas dunia ini. Kecuali 3 perkara ini akan berterusan hidup. Pahala-pahalanya akan sampai dan dosa-dosa itu akan dilakukan kalau sekiranya dilakukan akan turut sampai padanya. Yang pertama yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladin salih yad'uhu lah. Anak-anak yang salih yang mendoakan setelah mana kematiannya. Anak-anak tersebut mestilah anak yang saleh. Kemudian bersifat mendoakan pada arwah yang telah meninggal dunia itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-ilmu yang tafi'u bih. Ilmu yang diajar sewaktu mana dihidup. Kemudian ilmu itu berterusan sampai kepadanya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sadaqatin jariyah. Sedekah yang disebut dengan jariah, sedekah yang hidup, yang mengalir setelah mana kematiannya. Ia telah membina masjid, ia telah membina rumah-rumah orang miskin. Sedekah-sedekah yang digunakan itu bersifat jariah, berterusan dan mengalir kepadanya. Tetapi persoalan yang jarang dipikirkan di kalangan kita ialah bagaimana untuk menguruskan harta pusakanya yang ditinggalkannya itu. Saat mana dia menghadap di hadapan Allah, amalan saja yang dibawa, hartanya ditinggalkan di atas dunia, yang ia tak sempat untuk melakukan amalan saleh sewaktu mana dia hidup di atas dunia ini sendiri. Harta-harta yang dikumpulkan ini tertinggal di atas dunia, ia menyebabkan menjadi kesengsaraan bagi sesiapa yang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyelesaikan persoalan hartanya sebelum kematiannya. So itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada setiap di kalangan umat manusia ini, sebelum daripada kalian meninggal dunia, kalian mesti menyelesaikan persoalan harta ini, supaya di waktu mana menghadap di hadapan Allah, harta-harta itu tidak menjadi pertikaian. Selama mana dipertikaikan harta tersebut, dan selama mana harta itu belum lagi diselesaikan di atas dunia, selama itulah kalian akan sengsara di dalam kubur sewaktu mana harta tersebut belum diselesaikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dan yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutang yang dilakukan oleh si mati sewaktu mana beliau meninggal dunia itu sendiri. Oleh demikian,
persoalan ini menjadi tanggungjawab kepada negara untuk memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini. Kerajaan melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG di bawah Kementerian Tenaga Sumber Asli merupakan sebuah agensi kerajaan yang utama yang menguruskan pembahagian harta pusaka di Malaysia. Kemudian terdapat 33 unit bahagian pusaka di seluruh semenanjung Malaysia, termasuk wilayah Persekutuan Labuan yang sedia membantu masyarakat membuat permohonan pembahagian harta pusaka dengan segera. 3 agensi utama yang menguruskan surat kuasa takbir di semenanjung Malaysia ialah bahagian pembahagian pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Kementerian Tenaga dan juga Sumber Asli, Amanah Raya Berhad dan juga Mahkamah Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil ini yang berfungsi untuk menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan oleh seorang ini. Pada 26 Oktober 2021, Dewan Rakyat telah meluluskan pindaan Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian Pindaan 2001 secara keseluruhannya telah memperluaskan peranan dan bidang kuasa bahagian pembahagian pusaka. Antara intipati pindaan ialah pertama, peningkatan nilaian yang disebut dengan bidang kuasa daripada 2 juta kepada 5 juta. Yang kedua, perluasan bidang kuasa harta pusaka yang meliputi semua jenis harta dan tidak tertakluk kepada syarat si mati sahaja mesti meninggalkan harta dan ta'alih ataupun rumah semata-mata. Pindaan ini bagi membolehkan waris mengemukakan petisyen pembahagian pusaka walaupun si mati hanya memiliki harta alih sahaja seperti akaun bank, saham, kenderaan dan lain-lain. Pindaan ini pada dasarnya akan memberi lebih kemudahan kepada kelompok rakyat yang tidak memiliki harta, yang tidak alih dapat berurusan dengan agensi kerajaan lalu bahagian pembahagian pusaka JKPTG itu sendiri. Para hadirin yang dihormati sekalian, realiti kelewatan penyelesaian pengagihan harta pusaka selepas berlaku kematian akan mengakibatkan 2 perkara. Yang pertama, harta tersebut menjadi beku. Dan yang kedua, yang akan menyebabkan anak-anak yatim itu terbiar. Sehingga kan harta-harta itu tidak mampu diagihkan dengan cara yang sebaiknya dan sewajarnya, serta tidak dapat dibahagikan pada waris-waris yang berhak mengikut faraid itu sendiri. Di samping itu, apa yang dikhawatiri adalah jika kita telah terambil dan termakan hak-hak anak yatim itu sendiri. Yang ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Kalau mana mengambil harta anak yatim dan termakan harta dengan cara yang batil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran menerusi firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan orang-orang yang makan harta benda anak yatim dengan keadaan cara zalim, zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah memasukkan di dalam perut-perut mereka api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti dia akan dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala tersebut. Ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama di kalangan kita menguruskan harta benda kita ini sebelum daripada kematian kita untuk dihantar ke akhirat, sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah. Bagaimana cara untuk mengurus harta kita untuk dihantar ke akhirat? Dengan cara kita mewakafkan harta benda kita, dan ataupun dengan cara kita sama ada kita bersedekah, sama ada kita berinfak, sama ada kita hibah, sama ada kita uruskan harta ini dengan cara yang terbaik, agar tatkala mana kematian kita menjadi kematian yang penuh dengan husnul khatimah, menjadikan saat yang kematian kita bibir kita mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana kebanyakan manusia tatkala mana ia hidup terlampau dengan keduniaan dalam kehidupannya, saat mana dia menghampiri kematiannya,
dia tidak mampu menyebut kalimah yang disebut dengan tayyibah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi mulutnya akan menyebut duit yang diulang, harta yang dimiliki, apa yang disayangi ini akan menjadikan bibirnya akan bertutur di saat mana kematian yang menghampiri padanya. Marilah sama-sama kita membetulkan konsep hidup. Hidup ini bukan untuk mengejar harta, tetapi hidup ini mestilah mengejar yang disebut dengan syurga. Selagi mana kita tidak mendapat syurga, selagi itulah berkejaran dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi sengsara dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan untuk mengejar jawatan dan juga tahta. Hidup ini bukan untuk mengejar yang disebut dengan harta pusaka, tetapi hidup ini mestilah dalam kehidupan kita menampakkan ganjaran yang besar yang Allah sediakan di akhirat sana, yang namakan dengan syurga Allah yang menanti dalam kesetiap umat yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan di kalangan kita tidak termakan harta-harta anak yatim. Jangan ada di kalangan kita memakan harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah-arwah yang meninggal dunia itu dengan keadaan batin, memiliki dan memboleh harta-harta pusaka tersebut. Akhirnya kita bertengkaran sesama adik-beradik di kalangan kita, sehingga kan kita tidak bertegur sapa di antara satu sama lain. Sedangkan harta yang kita rebut itu akhirnya kita tinggal jua dalam kehidupan kita. Kalau mana kita meninggal dunia, kita tidak membawa pun harta pusaka yang kita rebut sebelum daripada ini. Sedangkan saat itu kita tidak bertegur sapa di antara satu sama lain di kalangan adik-beradik dan jiran tetangga kita, kerana semata-mata merebut harta yang disebut dengan harta pusaka tersebut. Di Malaysia kita, harta pusaka yang masih lagi beku, sehingga kan saat ini hampir 70 bilion yang masih lagi dalam keadaan kawalan yang tidak dapat diselesaikan. Harta-harta ini mestilah diurus dengan cara yang sewajarnya sebelum daripada kematian kita, kerana di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada kita, min aina tasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut, wa fima anfaqahu, di mana kamu telah belanjakan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba', tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam di padang mahsyar nanti sehingga disoal terhadap 4 perkara pada dirinya di hadapan Allah nanti. Salah satunya an malih, daripada harta benda dia, min aina tasarahu, daripada mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqahu, ke mana dia telah membelanjakan harta tersebut. Lalu dalam keadaan kehidupan kita yang sementara ini, usahlah kita menjadi mereka yang terlalu materialistik kebendaan dalam hidup sehingga bertengkar sesama kita berebut harta benda. Manakala yang akan menghadap depan Allah, pastikan harta-harta ini diurus dengan cara yang terbaik agar tidak menjadi kesengsaraan sewaktu mana kita berada di dalam kubur nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله
inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ur rasyidin wa an baqiyatul sahabati ajma'in wa an at-tabi'i wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. warda anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ayyidil bidawamit taufiq wal hidayah was sihhata was salamah limalikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Kepaduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibn Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkillah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ij'al baladana Malaysian aminan mutmainnan sakha'an raqa'an dar adlin wa imanin wa amanin wa sa'ir biladihil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasarka ad-din wa khudhul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan. Ya Allah, rahmatilah setiap pemberian rezeki yang kamu kurniakan pada kami ini. Kamu panjangkanlah umur kami dalam keredaan kami. Jauhkanlah kami daripada perkara yang haram dalam kehidupan kami. Kurniakanlah pada kami pemimpin-pemimpin yang saleh dalam kami mentaati perintah kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang mengkhianati agama kamu, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang sentiasa mentaati perintah kamu, mentaati perintah apa yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kami mentaati apa yang ditunjukkan oleh pemimpin kami ke arah kebenaran yang tidak bercanggah dengan perintah kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami rezeki-rezeki yang halal, panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada kemarahan dan kemarahan yang berterusan kamu pada kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada bala bencana yang sedang melanda umat ini, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada banjir bencana yang akan datang ataupun segala musibah yang menimpa di kalangan umat ini, ya Allah. Jadikanlah negeri ini dan penduduk kawasan ini, ya Allah, di kalangan hamba-hamba kamu yang mentaati perintah kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Di saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tu badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disalatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat, ya Allah. Jadikanlah kubur kami saat itu di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah.
Jauhkanlah kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Jadikanlah kesenangan untuk kami menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kala mana kami berada di alam barzakh nanti ya Allah. Jauhkanlah perbalahan di kalangan kekeluargaan kami, berebut harta pusaka yang ditinggalkan oleh kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah. Di malam tama kami di barzakh nanti ya Allah, diketemukan kami dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Jadikanlah kami sebahagian mereka yang berada di kalangan Illiyin itu ya Allah, terutamanya pada mereka-mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Jadikanlah doa kami ini di antara doa-doa anak yang saleh yang melapangkan kubur mereka, yang menjadikan kuburnya menjadi wangi saat sebegini ya Allah. Diangkatkan darjat-darjat mereka dan ditinggikan kedudukan mereka di sisi kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat ini ya Allah di antara taman-taman syurga. Jauhkanlah mereka di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا